Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kumpulan satu dari KMD ingin membentangkan tajuk krisis alam sekitar serta kesannya terhadap ekosistem dan peradaban manusia. Kajian ini dilakukan bagi memenuhi tugasan kami dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Kod UTC 1012. Nama pensyarah kami ialah Dr. Khadijah binti Muda. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Iqbal bin Ladwi 120234, adik bin Muhammad Zaki 120236, Amin Mukri bin Muhammad Zain 122370, Najmuddin bin Zainuddin 120371, Abdul Muiz bin Abdul Wahab 120372 dan Zulhilmi bin Abdul Rahim 120373. Okey, sekarang mari kita lihat kepada pengenalan kajian. Arus pembangunan serta kecanggihan dunia sains dan teknologi memutuskan batas manusia mencipta benda baharu. Krisis alam sekitar semakin berleluasa dan akan memberi implikasi negatif kepada kita pada masa akan datang. Selain itu, sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab terus mengubah landscape alam sekitar negara dengan mendorong kepada berlakunya kehilangan biodiversiti, kemerosotan sumber asli, penebangan hutan berleluasa dan sebagainya. Kami semuanya yakin bahawa pendidikan adalah jalan yang terbaik bagi membentuk generasi yang mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang tinggi terhadap alam sekitar. Objektif kajian. Secara khususnya, kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau tahap kecanaan masyarakat terhadap hutan dan alam sekitar. Yang kedua, mengenal pasti punca-punca pencemaran hutan terutamanya di kawasan tapak kajian yang dijalankan iaitu di Kuantan Pahang. Ketiga, memahami manfaat hutan dan kepada alam sekitar. Yang keempat, mengkaji tentang kesan pencemaran hutan terhadap ekosistem dan peradaban manusia. Lokasi kajian. Kajian ini tertumpu di kawasan Kuantan Pahang. Hal ini kerana Kuantan menyaksikan perkembangan yang pesat apabila banyak pusat komersial telah dibuka dan dibina di kawasan tersebut menyebabkan jumlah penduduk meningkat di kawasan Pahang. Selain daripada itu, beberapa kilang petrokimia gergasi telah dibuka di kawasan Gebeng, menandakan pertumbuhan berterusan dalam sektor perindustrian. Pada tahun 2020, Kuantan telah diisytiharkan sebagai sebuah bandar. Kuantan kaya dengan khazanah alam hutan dan juga mempunyai banyak sungai dan air terjun, antaranya hutan lipo Bukit Pelindung, hutan lipo Sungai Pandan dan juga hutan lipo Berserah. Skop kajian. Kajian ini memfokuskan kepada peranan hutan dan alam sekitar. Kajian ini mengambil kira pendapat daripada golongan remaja dan mahasiswa Malaysia sebagai responden hari ini kerana mereka ini adalah pelapis tampuk kepimpinan negara. Mereka perlu menjawab seorang soal kaji selidik melalui platform maya iaitu Google Form. Dapatan hasil kajian ini adalah daripada analisa yang dibuat berdasarkan soalan-soal selidik tersebut. Seterusnya, kajian literatur tentang hutan, ekosistem dan peradaban. Yang pertama, tulisan daripada Nizam Rahman yang bertajuk Ladang Hutan, berkisar tentang bagaimana industri peladangan di Malaysia berkembang terlalu pesat hingga memusnahkan ekosistem alam. Dan yang kedua, tulisan daripada Muhammad Zakir Ghazali yang bertajuk Perang Terhadap Alam, berkisar tentang kemusnahan alam di negara China hasil daripada tangan pemerintah. Isu yang berlaku pada tahun 2005 di mana Kabinet Malaysia telah meluluskan program pembangunan ladang hutan bagi menggantikan hutan simpanan kekal kepada hutan yang kaya dengan sumber ekonomi dengan membentuk ladang. Sebaliknya, beliau menegaskan di dalam tulisannya bahawa penebangan hutan secara besar-besaran ini akan mengganggu ekosistem dan diversiti alam yang menyimpan ribuan jenis spesies hidupan. Spesies hidupan ini memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan ekosistem. Namun, apabila hilang spesies hidupan ini atau berkurangnya spesies hidupan ini, ia akan mengancam ekosistem dan kestabilannya akan berkurang. Yang kedua, suatu pemerintahan golongan jurutera di China, Mao Zedong merancang untuk membina sebuah empangan untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk kilang-kilang perindustrian. Namun, rancangannya telah dibantah oleh profesor di dalam bidang jurutera hidrolik yang lebih berpengetahuan. Dia mendapati terdapat 40% mendapan lumpur yang akan menyebabkan sistem empangan tidak dapat beroperasi dengan baik. Namun projek tetap dijalankan dan akhirnya apabila ia siap dibina, mendapan lumpur tersebut telah mengganggu sistem turbin dan akhirnya projek tersebut telah menenggelamkan 200,000 hektar hutan dan 900,000 penduduk hilang tempat. Teknologi kajian. Antara soalan yang diberikan kepada responden seramai 221 orang.
dalam platform Maya iaitu Google Form adalah yang pertama, di manakah tempat tinggal responden. Yang kedua, apakah jantina responden. Yang ketiga, berdasarkan pengetahuan anda, apakah punca pencerobohan hutan yang anda ketahui. Yang keempat, berapa kerapkah anda mengunjungi kawasan yang dikelilingi oleh hutan. Yang kelima, apakah tujuan anda mengunjungi kawasan yang dikelilingi oleh hutan. Yang keenam, apakah tindakan anda jika ternampak pencerobohan hutan berlaku di kawasan anda. Apakah cadangan anda untuk mengatasi masalah pencemaran ini? Yang ke-8, manakah antara berikut manfaat lain hutan yang anda ketahui, iaitu menyokong habitat dan ekosistem hidupan liar, menjadi tempat tinggal komuniti, membekalkan sumber makanan sebagai ekopelancongan, dan yang terakhir, membekal udara yang bersih. Saya Abdul Muiz bin Abdul Wahab, 1202372. Hari ini saya akan membentangkan latar belakang kajian iaitu demografi responden, kekerapan dan tujuan serta manfaat. Baiklah, untuk demografi responden, seramai 101 orang responden adalah dari negeri Selangor dan ini merupakan responden tertinggi, manakala responden terendah pula seramai 1 orang dari negeri Perlis dan wilayah Persekutuan Putrajaya masing-masing. Seramai 120 orang responden iaitu majoriti adalah lelaki dan seramai 101 orang responden adalah perempuan dan ini menjadikan 221 orang responden. Kekerapan dan tujuan responden mengunjungi hutan adalah majoritinya tidak kerap mengunjungi hutan dengan kekerapan sebulan sekali, setahun sekali serta 2 minggu sekali. Manakala majoriti responden bertujuan ke hutan untuk aktiviti-aktiviti riadah, contohnya mendaki bukit serta menyertai kamp. Baiklah, untuk manfaat hutan pula, seramai 91 orang responden iaitu majoriti menyatakan bahawa semua yang di atas merupakan manfaat hutan, manakala habitat seramai 71 orang responden menyatakan habitat dan ekosistem hidupan liar merupakan manfaat hutan. Seramai 21 orang responden menyatakan kegiatan ekopelancongan dan membekal udara bersih merupakan manfaat hutan. Seramai 10 orang responden menyatakan membekalkan sumber makanan merupakan manfaat hutan. Seramai 4 orang responden menyatakan membekal ubat-ubatan merupakan manfaat hutan. Dan akhir sekali, seramai seorang responden memilih menjadi tempat tinggal untuk komuniti merupakan manfaat hutan. Seterusnya, punca-punca berlakunya pencerobohan hutan. Berdasarkan kaji selidik yang dijalankan, daripada sejumlah 221 responden, majoriti daripada mereka telah memilih pembalakan sebagai faktor utama berlakunya pencerobohan hutan, diikuti dengan eksploitasi haram di tempat kedua serta pemerdagangan haiwan. Lain daripada itu, bagi pilihan jawapan projek pembinaan, pembangunan dan semua di atas, masing-masing terdapat seorang responden yang telah memilih ia sebagai punca lain pencerobohan hutan berlaku. Di dalam borang kaji selidik yang kami jalankan juga, kami ada bertanya kepada para responden tentang apakah tindakan yang akan dilakukan mereka sekiranya mereka melihat pencerobohan hutan berlaku di depan mata mereka. Kebanyakan daripada para responden telah memberikan jawapan yang positif, di mana majoriti daripada mereka, iaitu seramai 151 orang, telah memilih untuk melaporkannya pada pihak berkuasa. Lain daripada itu, ada juga yang memilih untuk mengambil gambar dan menyebarkannya di media sosial. Seterusnya, menegur penceroboh hutan tersebut. Jumlah selebihnya adalah tindakan yang lebih kurang sama, di mana mereka memilih untuk melaporkan kepada pihak berkuasa seperti melaporkannya kepada orang dewasa. Malangnya, terdapat segelintir responden yang memberikan jawapan yang kurang enak, di mana 5% daripada sejumlah 221 responden telah memilih untuk tidak mengambil tahu langsung. Juga terdapat seorang responden yang tidak tahu untuk mengadu kepada pihak yang sepatutnya. Seterusnya adalah cadangan untuk mengatasi masalah pencemaran ini. Soalan pada rajah merupakan soalan terbuka dan sebanyak 221 respon telah direkodkan. Walau bagaimanapun, respon yang sama dan kekerapan tertinggi telah direkodkan, di mana lebih 50% responden telah memberi cadangan untuk mengatasi masalah pencerobohan hutan dengan menggesa pihak berkuasa supaya menjatuhkan hukuman-hukuman yang lebih berat kepada pesalah. Contohnya meningkatkan denda maksimum atau kompaun kepada pesalah. Hal ini dapat dibuktikan di mana pada tahun 2019 kenaikan denda maksimum RM100,000 ke RM600,000 kepada penceroboh perairan negara
telah memberikan impak positif di mana kes pencerobohan perayaan negara telah menurun secara mendadak. Seterusnya, lebih 40% responden mencadangkan supaya kerajaan menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat kepada pencerobohan hutan, iaitu dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Contohnya menjatuhkan hukuman penjara kepada penceroboh dengan tempoh yang lebih lama. Dengan ini, pencerobohan hutan dapat dielakkan dengan serta-merta. Akhir sekali, lebih 10% responden telah memberikan cadangan supaya kerajaan dan pihak berkuasa memperkasakan usaha pemantauan hutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah atau memperbanyakkan ahli yang bertanggungjawab untuk meronda dan memantau kawasan hutan, terutamanya kawasan hutan sifat negara. Kesimpulannya, objektif kajian juga tercapai untuk mengkaji cara mengatasi masalah pencerobohan hutan. 3 cadangan yang diberikan majoriti responden iaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku, menguatkuasakan undang-undang serta memperkasakan usaha pemantauan hutan. Apa yang dapat kami simpulkan daripada kajian yang telah kami lakukan, kita telah dapat banyak perbezaan pendapat terhadap pengetahuan tentang krisis alam sekitar, sebab dan punca berlakunya krisis alam sekitar di Malaysia. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar agar negara kita bebas dari krisis alam sekitar dan akan menjadikan kita sebagai rakyat yang beretika. Akhir sekali daripada saya, marilah kita bersama-sama menjaga alam kita demi keharmonian alam dalam menyeimbangkan arus pemodenan negara yang kian pesat ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.